sudah tentu pengadil juga memain peranan penting dalam perlawanan malam ini, Zainal, kerana momentum perlawanan malam ini sudah dijelas lihat seperti preview final, dan sudah tentu keputusan beliau harus tajam dan juga tidak mengganggu flow permainan dengan membunyikan whistle terlalu banyak, ya saya rasa. Yep. Untuk memberikan advantage ataupun untuk menjatuhkan hukuman juga perlu berhati-hati. Saya percaya kalaulah dia mampu untuk mengadili perlawanan ini, mengendalikan perlawanan ini dengan baik, penonton-penonton yang menyaksikan perlawanan ini juga pasti akan terhibur, Richard. Ya, sudah tentu itu yang kita harapkan malam ini, Zainal, kerana beliau juga mesti Alwi, Mohamed Omar yang menggantikan tempat Zubir, Syafiq Alwi, Ismail Faruqi, Joseph Kalangti, Hadi Yahya, Mazlizam bersama dengan Marzuki Yusof di center back, Ahmad Nordin alias di bahagian tengah, Manaf Mamat dan juga Helmi Ramli. Nordin pasti akan lebih banyak bertindak selaku defensive midfielder di sini. Dengan ketiadaan Asyari, apakah rasanya kekuatan, ketajaman pasukan Terengganu ini akan terjejas, Richard? Saya percaya dengan susunan taktikal yang diturunkan oleh Irfan Bakti, iaitu 4-4-2, sudah tentu dia akan memantapkan di bahagian midfield, Zainal. Dan saya percaya ia sedikit sebanyak akan memberi bantuan daripada back kanan dan back kiri yang bakal akan, saya percaya, akan membuat overlapping untuk memadatkan lagi atau memantapkan lagi serangan, Zainal. Sementara bagi pasukan Kelantan pula, Subra tak ada, jadi tempatnya diambil oleh Rizal Fahmi yang akan bergandingan di bahagian tengah ini bersama-sama dengan Farisham Ismail. Irfan Bakti menanti saat-saat dan juga detik untuk membawa pasukannya ditambalkan selaku juara. Tetapi kalau diikutkan kepada perlawanan 5 perlawanan yang lalu di antara yang membabitkan kedua pasukan ini, Kelantan sekadar mengutip gol yang kedua berturut-turut bagi Pia pada awal musim. Baiklah, pembantu pengadil Saudara Mazlan Desa berpuas hati dengan ikatan tali jaring pintu gol Syarizan. Jadi perlawanan ini boleh dimulakan. Perlawanan yang ke-24 di antara kedua-dua pasukan. Terengganu berjersey putih, Hadi Yahya dan juga Manaf Mamat, tanpa kehadiran Asyari Samsudin. Kebiasaannya 3 pemain inilah yang sentiasa memporak-perandakan, yang sentiasa mengucak-acirkan barisan pertahanan pihak lawan. Tetapi malam ini tanpa kehadiran Saha. Kita tahu bahawa rekod pasukan Kelantan di Kuala Terengganu ini tidaklah begitu baik. Mereka berempat sepulas ketika menentang pasukan T-Team pada saingan PLFA. Mereka menang menerusi sepakan penalti. Tetapi baru-baru ini di Kota Baru dikecewakan oleh pasukan T-Team dengan kekalahan 2-1. Helmi, Hadi, offside. Tindakan bijak yang dilakukan oleh Farisham. Awal-awal lagi sudah nampak akan larian yang mahu dilakukan oleh Manaf. Ya, apa yang kita lihat di sini, Zainal, Terengganu cuba melakukan break attack dengan begitu cepat, walaupun kita lihat Kelantan membuat serangan awal ke pintu gol Terengganu, dan ini satu petanda yang baik ditujukan oleh rata-rata pemain Terengganu, Zainal. Tidak ada lagi pasukan yang boleh berbangga dengan rekod cemerlang di gelanggang sendiri. Sebelum ini dimiliki oleh Kelantan dan Terengganu. Kedua-duanya telah musnah, kedua-duanya hilang. Keras Syafiq dan juga Syakir Syahri. Panas tadi. Ya, itu yang kita katakan tadi, Abu Bakar bin Muhammad pengadil harus memain peranan penting dalam aspek ini, kerana kita tahu kedua-dua pasukan ini sungguh agresif dan ingin memperoleh gol awal, Zainal. Itu dia pergeseran yang berlaku di antara Syakir dan juga Syafiq. Tetapi pengadil berjaya menenangkan keadaan. Begitu juga dengan tindakan bijak yang dilakukan oleh Marzuki sebentar tadi, yang turut juga campur tangan. Joseph Kalangti di seberang sana.
Siapa bermain di sebelah kanan di tempatnya? Ahmad Nordin Alias, pemain tinggi lampai. Dua perlawanan terakhir untuk kedua-dua pasukan ini dikatakan agak mengelirukan juga, agak sulit juga yang bakal dihadapi oleh pasukan Terengganu di gelanggang sendiri, iaitu T-Team pada 14 Jun. Mereka juga ada pasukan Felda United FC Kelantan akan berdepan dengan pasukan Perak yang menumpaskan mereka dengan agak besar di Ipoh sebelum ini. Selain perlawanan dengan pasukan Sabah juga boleh dianggapkan sebagai perlawanan yang agak getir, yang perlu dihadapi. Mahathir Razi dipersalahkan. Keras sasakannya ke atas Ahmad Nordin Alias. Berlaku betul-betul di hadapan bench pasukan Kelantan sendiri. Ya, itu yang saya katakan tadi. Mereka harus membuat 1-2 pass daripada memegang bola lama, kerana sudah tentu asakan demi asakan akan dilakukan oleh pemain pertahanan Kelantan. Ismail Faruqi mengambil sepakan ini. Syarizat menombok keluar, yang pernah bersama dengan pasukan Selangor sebelum ini. Canturu di sebelah tepi. Matyo menanti. Nurul Azwan Roya, tapi tampanan dari Matyo tadi agak mengecewakan. Sampai juga bola kepada Nurul Azwan Roya. Izwan Salahuddin. Syakir dipersalahkan. Agak keras juga tackle yang lambat ke atas Manaf Maman. Ya, kita lihat perlawanan ini pace-nya begitu laju, Zainal. Awal-awal lagi dah laju sangat ni. 4 minit dan mereka harus berjaga-jaga kerana mereka harus mengekalkan momentum ini sepanjang 45 minit separuh masa pertama. Dan saya percaya pemain midfield kedua-dua pasukan harus mendominasi perlawanan dulu sebelum merancang atau menjana serangan. Izwan Aziz. Manaf diasak oleh Nurul Azwan Roya. Advantage diberikan oleh pengadil tadinya, tapi sekarang barulah terpaksa menghentikan permainan. Sebenarnya saya melihat Richard, ya, Abu Bakar ni diuji dengan kerenah pemain-pemain. Ya, sudah tentu ini dikatakan kekuatan mental memang peranan penting dalam perlawanan ini, kerana asakan sudah tentu akan dihadapi pada dua-dua pemain dan pasukan ini. Rizal Fahmi yang tidak tersenarai dengan pasukan kebangsaan ke Hong Kong. Farid Syam ada, tapi injured pula agak malam. Nurul Azwan Roya. Rizal agak lambat sedikit untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Permainan banyak tertumpu di kawasan Aziz Ismail. Belum ada lagi serangan ditujukan ke arah Daud Su. Syakir. Ya, satu prinsip pertahanan yang begitu mantap dilakukan oleh Terengganu, di mana seterusnya Kelantan mendapat bola, ada dua pemain berada di situ untuk membuat tekanan terhadap pemain back kiri Kelantan tadi. Walaupun permainan berlangsung dalam agak pantas, ya Richard, tetapi saya melihat bahawa tidak ada kesempurnaan daripada hantaran-hantaran yang dilakukan. Ya, inilah saya nampak tak kemas corak permainan. Betul Zainal, itu yang saya katakan tadi. Pemain midfield harus mendominasi untuk mengawal permainan untuk sebelum membuat menjana serangan. Sekiranya asakan tanpa arah tuju tidak juga akan mendatangkan manfaat kepada pasukan.
Reshafiq terlepas tadi, cepat dari Nurul Azwan Roya. Hari ini Matyo kesorangan di bahagian hadapan. Kesilapan yang dilakukan, itu kesilapan yang agak besar, yang agak bahaya dilakukan oleh Mazlizam, kerana Kelantan terus mengatur serangan dengan counter attack yang dilakukan Izwan. Kesilapan dari Mazlizam dari bahagian tengah, dan kemudiannya terus membuka permainan ini kepada pasukan Kelantan yang mengasak dari sebelah tepi. Kita lihat Izwan Salahuddin datang dari belakang untuk melakukan placing ke sebelah kanan Syarbini Alwi. Ya Zainal, kita lihat Muhammad Muhaimin bin Omar ya, prinsip bertahan beliau tidak begitu kemas sehingga melepaskan hantaran itu, sehingga bola itu ke bahagian penalti untuk membuat penyerahan oleh pemain Kelantan. Prinsip bertahan yang cukup tidak begitu kemas dilakukan oleh Muhammad Muhaimin bin Omar tadi, yang menggantikan tempat yang pemain Zubair tadi. Apapun kesilapan pada saya, Richard, dari awal lagi, kerana kesilapan untuk melakukan hantaran, anda dah berada dalam berhampiran kawasan lawan dan kemudian square pas ke seberang sana yang tak ada lakukan. Ya, punca daripada situ Zainal, kerana hantaran yang tidak kemas ya, menyebabkan Canturu membuat break attack daripada sebelah kanan tadi. Minit yang ke-9, Izwan Salahuddin telah berjaya menjaringkan gol pendahuluan, iaitu gol yang ketiga bagi dirinya pada musim ini. Sebelum ini dia juga telah menyumbangkan satu gol ketika Kelantan menumpaskan Felda dengan 5-0. Jadi ini merupakan satu semangat kepada Izwan, pemain muda. Namun begitu, Ahmad Nordin mengatur serangan dari pasukan Terengganu. Ada keputusan juga, ada jaringan juga yang sudah pun terhasil di Shah Alam. Almi naik ke atas untuk membantu serangan. Buat overlapping sekali lagi Canturu. Pia jauh hantarannya mencari anak jati Terengganu. Syarul Idlan yang berasal dari Mesut, tapi dia berhijrah banyak tempat, banyak pasukan yang sudah diwakilinya dalam persaingan Liga Kebangsaan ini. Minit yang ke-9, Richard, kedudukan 1-0 ketika ini berpihak kepada pasukan pelawat yang juga merupakan pendahulu Liga. Ini dia keputusan di Shah Alam. Izwan, cubaan dia yang dilakukan. Terengganu harus memberi tumpuan di bahagian midfield kiri dan juga back kiri Zainal, kerana banyak asakan oleh Kelantan dilakukan di bahagian sebelah kanan mereka, sehingga mereka membuka ruang untuk striker ya berada di. Dia Mazlizam ya, yang mungkin merasa kesal dengan kesilapan yang dia lakukan tadi. Nurul Azwan Roya. Jaringan itu juga berpunca daripada serangan yang pertama sebenarnya, Richard, yang dilakukan oleh pasukan Kelantan yang masuk ke dalam kotak penalti pasukan Terengganu. Ya, itu yang saya katakan tadi Zainal, satu break attack yang begitu baik dilakukan oleh Canturu. Sejurusnya kesalahan dilakukan oleh pemain Terengganu tadi. Itulah beliau menggunakan kesempatan. Nurul Azwan Roya lakukan lob untuk menewaskan Syarbini. Inilah situasi yang memerlukan kekuatan mental dan juga karakter yang besar di kalangan pemain-pemain Terengganu. Kalau hendak bergelar selaku juara, mereka perlu bangkit. Mereka sebelum ini pun pernah ketinggalan, Richard. Kalau diikutkan kepada statistik ya, sebenarnya bukanlah sesuatu perkara yang asing untuk pasukan Terengganu ketinggalan, tapi mereka mampu bangkit. Kecuali pada perlawanan dengan Kedah tempoh hari,
Mereka tersentak dengan jaringan Badrul Bakhtiar dan kemudiannya terus ketinggalan, tak dapat mencari gol penyamaan. Ya, Zainal, sudah tentu rekod menjelas membuktikan itu satu perbuatan yang tidak patut berlaku dan satu kad kuning yang tidak juga sia-sia ya diterima oleh pemain nombor 6 Kelantan tadi. Apakah Shakir Syahri akan terlepas final Piala FA nanti? Faris Syam yang dilayangkan kad kuning, bukannya Shakir. Faris Syam Ismail.